السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertamanya saya pohon maaf lewat sikit. Saya hari ini tak puasa kerana ada majlis tadi perasmian, pelancaran, dan saya tuan rumah dan ada tetamu, terutama keberangkatan duli-duli tuanku. Tapi family puasa, saya teman mereka tadi, saya yang lambat. Minta maaf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mulakan ini, tadi sebahagian tuan-tuan dah tengok, saya patutnya nanti pihak Masjid Alwi kita akan edarkan ini juga. Pasal kita pada zaman ataupun pada era berkempen Perlis Berzikir ni, ramai orang macam saya sebut tadi, mereka heran. Dia kata, Perlis berzikir, bukan Perlis sebelum ni tak boleh berzikir lah. Ini adalah sebahagian manusia yang duka cita kita pada mereka kerana mereka salah faham konsep zikir. Kerana pada mereka zikir tu pacak khemah, duduk tengah padang, pergi berimpun ramai-ramai baru jadi zikir. Ataupun pada mereka zikir tu kena buat suara kuat-kuat serentak sampai berdengung bunyi, barulah berzikir pada mereka. Setengah orang lah, kan? Ataupun zikir itu ialah dengan kita berzikir-zikir, kemudian kita buat collect duit, kita himpun duit, orang bayar kat kita, barulah dinamakan berzikir. Terutama bila nak datang bulan puasa ni, banyak dah. Zikir bukan demikian. Kita telah sebut, zikir itu bukan maksudnya. Zikir ialah zikrullah, iaitu mengingati Allah. Sebesar-besar zikir kita ialah Al-Quran, sebab Al-Quran itu namanya Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna zikr, sesungguhnya kami menurunkan Az-Zikr, Al-Quran. Dan salat juga zikir. Aqimus salata li zikri, dirikalah dan wa aqimis salata li zikri, dan dirikalah salat untuk mengingatiku. Yakni menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, apa saja, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, kesemuanya itu dalam kalangan zikir. Dan diperleh kita dalam khutbah kita kempen zikir. Tidak ada masjid diperleh, melainkan ada digantung zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada salat. Sebagai orang kata diperleh ni, kami pergi tengok depa tak zikir lepas salat. Zikir, cuma tak zikir secara beramai-ramai. Zikir. Bahkan alhamdulillah saya tengok di Perlis ni, Masya Allah, orang melazimi zikir. Kalau kita tengok selepas solat subuh, lama semua orang duduk diam, bukan duduk tidur, mereka zikir. Sekarang kita ada program Al-Quran lagi, baca Al-Quran, dan yang lain membetulkan bacaan bersama dengan imam. Imam tu tujuan dia baca tu supaya membetulkan bacaan. Kita mahu negeri ini negeri yang berzikir, rakyat yang berzikir, dan Allah suruh kita berzikir. Tadi saya sebut firman Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah Tuhanmu pada dirimu tadarruan, dengan cara merendah diri,
wa khifatan, dalam keadaan takut kepadanya, wa dunal jahri minal qaul, tanpa diangkat suara ketika zikir. yakni tidak terlalu perlahan, tidak menjerit-jerit, sederhana. Bukan kita memanggil yang pekak, kita memanggil yang maha mendengar. Melainkan tempat yang Nabi kuat, kita kuatlah. Bacaan-bacaan tempat disederhanakan. Wala takun minal ghafilin, jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ghafilin. Tadi perasmian kita sebut nama ni. Kita sebut apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sahih. Nabi tasabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang yang mufarridun. Mufarridun ni farad, sebab fardun individu satu, mufarridun tak ada siapa, dia tinggal satu dalam diri dia. Siapa yang satu itu? Allah Azza wa Jalla. Bukan maksud dia tak berkawan dengan orang, tapi dia berkawan, dia duduk, dia bersembang, dia bercampur dengan orang. Tapi ingatan dia yang paling mutlak hanyalah kepada yang satu. Kata Rabi'atul Adawiyah, walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi man arada julusi. Dalam syair dia. Rabi'ah Adawiyah ni bukan Nabi, bukan juga sahabiah, Nabi ni terkenal di kalangan ahli sufi, tapi kata-kata dia itu benar. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi, aku telah jadikan engkau wahai Tuhan di dalam sanubariku yang berbicara denganku. Wa abahtu jismi man arada julusi, dan aku membolehkan tubuhku untuk berbicara dengan orang-orang yang datang bersembang denganku. Sembang boleh, tapi dalam diri dia kata dia menumpukan pada Allah. Nabi kata sabaqal mufarridun, telah mendahului al mufarridun. Sahabat tanya, man mufarridun ya Rasulullah? Siapa mufarridun wahai Rasulullah? Nabi kata, az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat, yang mengingati Allah banyak-banyak di kalangan lelaki dan perempuan. Manusia ada salah, semua manusia ada dosa dan kelemahan dan keaiban mereka, tapi walau bagaimanapun mereka ingat Tuhan mereka. Mereka istighfar, mereka zikir. Dan itu kempen kita. Kita oleh kerana semua bukan semua pergi, tadi dah saya tunjuk, kita ini terbitan yang pertama untuk kempen ini. Ada zikir-zikir asas dalam ni bagi yang tak erti baca, tak boleh baca, tak lancar baca Arab ni. Ada tulis dalam Rumi, tapi kod baca dalam Rumi tak betul. Kita bagi QR code, dia scan, dia akan keluar cara baca yang betul. Apa zikir dia, masa nak naik kenderaan apa sahaja, masuk rumah baca apa, dan apa fadilat dia, tuan-tuan pergi ambil. Cuma kan, kalau dia kata perlih tak berzikir, tak betul lah. Perlih tak berzikir cara pitah padang tu lah, betul lah tu. Tapi alhamdulillah, negeri ini mudah-mudahan sentiasa kita lazimi diri kita dengan zikir. Hadirin dan hadirat, masuk dalam hadis kita yang berikutnya adalah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib kita dah terjemah dah dahulu. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Ali, di sini disebut Ali ya, kerana dia ringkaskan. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnah li, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Daripada Ali radhiyallahu anhu. Ali ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Abi Talib adalah Abu Talib adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang buat saudara dia yang ni, yang paling banyak defend dia, paling banyak defend dia.
Cuma dalam riwayat-riwayat yang ada di sisi kita Ahlus Sunnah, dia meninggal dalam keadaan tidak menganut agama Nabi, iaitu Islam. Nabi kata, "Qul ya am la ilaha illallah," sebutlah la ilaha illallah, sehingga aku dapat menjadikan ini hujah di sisi Allah. Dan sebahagian riwayat dia kata, "Hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyara dinah." Kita tak payahlah nanti jangan sampai orang pula duk cakap Abu Talib pun ubah agama. Ini kadang-kadang tuan-tuan susah orang ni. Manusia ni kadang-kadang dia tahu kita betul ke apa, tapi dia kata tak salah, ada ubah, dah lama dah ada buat macam tu. Bukan senang para anbiya menghadapi konservatif, menghadapi golongan yang muqallid, kerana dia taklid. Dia bukan tak tahu betul lah yang hampa cakap tu, tapi benda ni duk buat dah macam tu, biar api lah. Tapi kita kata biar api tu tak kena, biar api lah. Saya pernah sebut tuan-tuan, ada satu tokoh, saya sebut tuan-tuan semua kenal lah di Malaysia, meninggal lah. Semoga Allah ampuni kita dan ampuni dia juga. Dia kata dia cakap ni kan, sembang. Dia panggil Syekh Hasri. Saya muda jauh lah pada dia. Dia tua peringkat ayah saya. Kalaulah kita andaikan hak intau kata ni betul, ambil lah kata betul intau kata ni, takkan nak biar orang kata orang tua-tua dulu kita salah. Satu kita pemuda semangat. Kita kata yalah, kita tak kata mereka ahli neraka, tak kata mereka berdosa, kita tak kata. Kita kata hak ni macam ni. Dia orang ada alasan mereka dengan di sisi Allah. Mungkin ada keuzuran mereka, ada keadaan tertentu, situasi masa itu. Tapi kita bincang hak masalah. Tapi maksudnya begitulah manusia. Begitulah manusia. Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkahwin dengan anak Nabi yang Nabi kasihi. Siapa dia? Fatimah. Fatimah ni anak Nabi. Allah takdirkan Nabi ni anak lelaki tak panjang umur. Ibrahim meninggal. Kalau Ibrahim tu panjang umur, krisis lagi panjang. Fatimah seorang saja, krisis habis. Tu pun Allah takdirkan Fatimah yang paling awal selepas Nabi wafat mengikuti Nabi. Sebagai riwayat 6 bulan kemudian Fatimah juga wafat. Itu pun sampai hari ini baca buku Syiah, baca buku apa, membangkitkan lagi isu tanah Fadak, isu tanah Fadak di Khaybar yang Abu Bakar kononnya tak bagi pada Fatimah. Isu anak cucu Fatimah yang sepatutnya mewarisi kerajaan, Ali yang sepatutnya menjadi khalifah pada sisi mereka. Kemudian anak cucu Ali, anak cucu Fatimah. Sehingga siapa yang tengok saya bahas tentang Imam Mahdi pun ni, sampai mari An-Nafsu Zakiyah itu nama anak cucu Ali, anak keturunan Ali juga. Muhammad bin Hanafiyah, anak keturunan Ali juga daripada isteri Ali yang lain, Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Timbul isu Imam Mahdi 2, 3. Lepas tu Imam Ghaib dikaitkan dengan betul. Imam Mahdi nak mari, kaitkan lagi dengan Ali. Itu baru anak perempuan. Kalau anak lelaki ada, lagi panjang cerita. Lagi panjang cerita. Pecah Sunni Syiah.
Siapa yang baca dalam sejarah, ada kerajaan Fatimiyah menguasai Mesir. Pada zaman dia wujudkan Universiti Azhar dan macam-macam. Universiti Azhar tu tidak ada isu lah, tapi yang zaman mereka. Tapi Fatimiyah ni Syiah menyeleweng betul-betul, menghalalkan arak dan macam-macam, memerintah dunia Islam. Fatimiyah tu merujuk kepada Fatimah. Mereka bukan pun sebenarnya Abdullah bin Maimun, dia macam-macam, panjang. Sebab tu cerita Sayyidina Ali ni jadi satu sepupu Nabi, tapi krisis yang panjang. Allah takdirkan pula Ali bin Abi Talib, lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar naik. Abu Bakar menjadi khalifah. Tak panjang cerita sangat Abu Bakar ni, walaupun masa tu ada bincang sikit. Ansar bagi pendapat, Muhajirin bagi pendapat, akhirnya orang setuju Abu Bakar. Bila Abu Bakar meninggal, Abu Bakar cadang Umar. Sahabat setuju, walaupun ada yang kata Umar ni kerah nak, tapi akhirnya setuju, tak ada banyak. Bila Umar kena tikam di masjid, Umar cadangkan 6 orang buat pemilihan. Sebahagian tarik diri, tinggal Uthman dan Ali. Abdul Rahman bin Auf ambil langkah pergi buat pungutan suara. Tanya, sokong siapa? Ali, Uthman. Ali, ni Uthman, ni Uthman, ni Ali, ni Uthman. Dah tu kira macam mengundi lah. Pasal ada 2 calon. Sebab tu bila kita baca dalam buku, sebagai dia sebut wa kana min syi'ati Uthman wa hadha min syi'ati Ali. Yang ni daripada Syiah Uthman, Syiah Ali. Syiah tu bukan Syiah halal ni. Maksud dia pro. Kemudian Abdul Rahman bin Auf tanya Ali, tanya Uthman, setuju ke kalau kau nak istihar ni? Setakat yang kau buat pungutan ni? Mereka setuju. Kata Abdul Rahman bin Auf, kebanyakan orang yang aku tanya ni mencadangkan Uthman. Tak ada apa, Uthman je. Syiah mai kemudian dia kata Abdul Rahman bin Auf kecoh undi. Ini cerita politik lama. Bukan Donald Trump dengan apa? Joe Biden lah. Tapi Ali tak ada apa. Ali sokong je Uthman. Pada zaman Abu Bakar, Ali sokong. Pada zaman Umar, Ali sokong. Mereka buat, mereka Ali terpaksa. Ali kena taqiyah, kena berpura-pura. Tambah Syiah lagi dahsyat. Cerita konon Fatimah tu mati awal kena Umar yang bunuh dia. Nangislah, pukul diri pula. Kononnya Umar bakar rumah Fatimah, Umar tendang pintu tu, timpa Fatimah. Sampai sekarang mereka warisi. Sebab tu mereka meraihkan hari pembunuhan Umar tu, Baba Syuja', dia berbuah nama, bapa keberanian. Kerana menikam Umar, yang tikam tu orang Parsi, Abu Lu'lu'. Panjang krisis politik ni. Bila Uthman naik, Uthman merintah pada zaman sahabat, ada lagi ramai jugalah, tapi orang negara bertambah kaya, luas, empire luas. Uthman dah mula ada armada kapal pergi menyeberang negeri lain. Timbul pula Uthman, kata Uthman ni duk ambil duit negara bagi ke adik-beradik dia. Sebab ramai yang tengok dalam pentadbiran Uthman ni keturunan dari segi clan, dari segi kabilah tu, kabilah Uthman, Umawi.
Depa lupa sebelum depa tu termasuk Muawiyah dan seumpamanya, bukan Uthman nanti. Zaman Nabi pun Nabi pernah bagi jawatan dah. Zaman Omar dah lantik dah. Uthman sambung je jawatan tu. Oh, kepung Uthman. Yang kepung tu bukan sahabat lah. Tikam Uthman di rumah dia. Mati Uthman. Uthman sedang berpuasa, masuk pecah rumah dia, tikam dia. Yang Uthman pun masa tu sahabat-sahabat nak pertahan, dia tak bagi. Masuk kepung rumah dia. Orang lain pergi musim haji, depa ni mai bawa pasukan kepung rumah Uthman. Tikam Uthman. Darah tu kena di mushaf. Tuan-tuan pergi ke Tashkent, Uzbekistan tu, ada Quran hak Uthman baca, darah tu ada tu. Kau simpan. Potong tangan isteri Uthman, Nailah binti Farafisah. Bila berlaku macam tu, tak aman. Pemberontak tu mari kata kat Sayyidina Ali masa duk kepung. Ali kata, hangpa mari bawa kacau di Madinah ni. Dia berkata, selama ni hang duk tulis surat kat kami suruh mai. Ali kata, bila aku tulis? Ada kutu jahat duk buat surat palsu Ali ni, duk jemput pemberontak ni. Depa jadi heran, depa sebahagian pemberontak tu bukan tahu apa. Pakai mic ya. Akhirnya bila terbunuhnya Uthman, kacau negara, tak ada pemerintah. Sebahagian nak lantik siapa? Depa nak suruh Ali naik. Ali kata, aku tak boleh hangpa duk lantik-lantik macam ni. Hadza laisa sya'nukum wa innama hadza sya'nu ahli Badr. Ni bukan urusan hangpa, ni urusan ahli Badar. Geng-geng tu lah, ramai dia, ramai beribu. Ali pun nak kontrol supaya tak berlaku tumpah darah dah. Geng-geng yang tak termasuk dalam grup WhatsApp ni, zaman tu tak ada grup WhatsApp kan. Ada grup WhatsApp apa ni? Zaman tu hak lain lu bincang, patutlah depa duk kata Ali tulis surat. Memang Ali pun nak jadi khalifah, memang ada pakatan dah selama ni. Habis berpecah orang Islam. Sahabat tak kata, tapi yang bukan sahabat ni, yang tak pernah jumpa dengan Nabi ni, semua bincang. Ali terlibat dengan bunuh Uthman. Yang tu kan Muawiyah di Syam bangkit, Aisyah keluar tinggalkan Madinah. Akhirnya berlaku Ali jadi khalifah dalam keadaan yang terpaksa. Berperang pula Ali dengan isteri Nabi Aisyah. Tragedi perang zaman. Perang orang kampung biasa tak apa, perang isteri Nabi ni. Walaupun ahli sunnah sepakat ijtihad yang benar di pihak Ali, tapi Aisyah merasakan kezaliman berlaku. Bukan dia nak memerangi Ali, dia nak memerangi pemberontak. Aisyah aktif dah, perempuan, keluar mendengar suara rakyat, memimpin pasukan. Siapa bersama Aisyah? Az-Zubair ibn al-Awwam, salah seorang yang dijamin syurga oleh Nabi. Talhah bin Ubaidillah yang dijamin syurga oleh Nabi. Berperang Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Terbunuh Talhah bin Ubaidillah, terbunuh Zubair ibn al-Awwam. Menangis Ali. Azizun alayya an araka majdulan tahta nujumis sama. Berat benar perasaanku melihat kamu terbunuh di bawah bintang-bintang langit. Tragedi. Orang bawa pedang Az-Zubair pada Ali. Ali menangis.
Ali kata pedang ini dahulunya sentiasa menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa macam mana boleh perang? Depa damai lah. Dia munafik malam-malam serang Ali, pasukan lain serang Aisyah. Ali kata Aisyah serang kita. Aisyah kata Ali serang kita. Berperang. Ribuan korban. Itu berperang pula Muawiyah dengar Aisyah kena. Dia tak mau serah kuasa dia di Syam. Abu Muslim Al-Khawlani dia tanya Muawiyah, anta tuqatilu Ali anta misluhu am anta khairun minhu? Kau berperang dengan Ali, kau seperti Ali ataupun kau lebih baik daripada Ali, atau kau seperti Ali? Hang siapa? Maksudnya Muawiyah sahabat tapi tak boleh lawan Ali. Kata penyair, aina syamsu min as-suraya wa aina Muawiyah min Ali? Di mana bintang dibandingkan Suraya, di mana matahari dibandingkan bintang Suraya yang jauh, di mana Muawiyah nak dibandingkan Ali? Kata Muawiyah, wallahi huwa khairun wa afdalu minni. Demi Allah, Ali itu lebih baik dan lebih afdal daripada aku. Beritahu Ali, bunuh pembunuh Osman. Aku orang Syam yang pertama berbai'ah kepadanya sebagai khalifah. Krisis. Ali kita nak bunuh macam mana? Beribu yang duduk dalam pasukan. Masa Osman dibunuh, kita tak nampak siapa yang bunuh. Tribunal tak boleh nak dibentuk. Kerajaan kalau tak dikawal, peperangan berlaku. Perang Siffin. Pasukan Ali, pasukan Muawiyah berperang. Kata Muhammad bin Sirin, peperangan itu berlaku, ribuan, puluh ribu terlibat, tetapi kebanyakan sahabat meninggalkannya. Tak sampai berpuluh orang, tak sampai 30 sahabat yang terlibat, hal lain tak mau terlibat. Fitnah, politik. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nandwi dalam bukunya Al-Murtada, Ali Al-Murtada, dia kata di bai'ah Ali pada zaman yang penuh fitnah. Kita senang kadang sebut Sayyidina Ali khalifah memang, tapi derita dia khalifah dia. Dibunuh pula dia oleh Khawarij. Tuan-tuan, kita dengar sejarah Umar bin Khattab, menangis kita terhadap keadilan dia. Baru orang filem, tengok dalam filem saja. Tengok filem Umar bin Khattab yang dia orang keluar tu. Pergi tengok, siapa yang faham bahasa Arab lagi bagus, cantik bahasa-bahasa dia. Dia quote daripada bahasa-bahasa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat sejarah. Kalau tidak boleh baca subtitle dia in English. Very good film. Dia punya silsilah bersiri dia tu. Kita tengok pun Masya Allah. Itu belum tengok Umar. Orang yang seadil Umar itu ditikam di dalam solatnya kerana dituduh tidak adil. Orang yang seperti Ali, yang memberi makan kepada janda-janda dan anak-anak yatim, dibunuh dia. Dunia tempat ujian. Para sahabat yang terbaik, siapa mereka nak dibandingkan kita? Abdullah ibnu Mubarak, walaupun nampak macam berlebihan kenyataan dia, dia kata sesungguhnya debu yang berada di hidung kuda Muawiyah yang berperang bersama dengan Nabi menentang kufar itu lebih baik daripada Ammar bin Abdul Aziz. Walaupun riwayat itu ada perbincangan, tapi maksudnya apa? Yalah, taklah sebegitu. Tapi kenyataan maksudnya betapa hebat mereka yang bersama dengan Nabi. Kalau mereka yang bersama dengan Nabi melalui tribulasi dalam hidup ni, apatah pula kita yang kemudian ni.
nak hidup di dunia tak nak ada ujian. Mustahil. Mesti ada ujian. Dunia, manusia akan hadapi ujian. Nak dakwah tapi tak mau ada orang marah, pergi buat jadi pak lawak lah. Jadi pak lawak pun orang marah lah, awak basi. Penyanyi pun orang marah, macam saya kata. Penyanyi bukan berucap. Kita berucap orang marah. Ada kata kau orang apa? Orang marah. Sayang kita bagi pendapat, bagi penyanyi, nyanyi. Ada orang marah. Apa? Badan ke duk naik gemuk menyanyi. Bukan badan dia, habis-habis menyanyi tu gemuk. Tak badan. Suami dia duk ada gemuk habis terang mana pun. Boleh pula berita-berita rubbish ni, kan? Berminat kesal artis tentu tak jaga berat badan. Apa punya bodoh punya berita dalam dunia ni. Wa an Ali qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan. Daripada Ali katanya bahawa bagi aku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua waktu untuk pi menghadap. Madkhal ni dua waktu pi jumpalah, dakhal ni masuk. Fakuntu idza ataituhu, dan aku apabila mendatanginya, yakni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, sedangkan baginda bersolat, tanah li, baginda tanah macam ni. Kata apa ni? Berdahem ham kan. Tanah. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Para ulama berkhilaf tentang kedudukan hadis ni. Di kalangan mereka ada yang menghasankan hadis ni. Ramai juga di kalangan mereka yang mendhaifkan hadis ni dan menganggap iddirab, yakni dia bercampur, dia keliru di sudut matanya, lemah dan iddirab rawinya dan juga matanya. Kerana ada matan yang berbunyi dia bukan tanah, dia tasbih. Khilaf. Ada hadis tertentu ulama berbaca. Al-Imam An-Nawawi mendhaifkan hadis ni. Okey. Apa yang kita dapati daripada hadis ni? Ada beberapa hal. Yang pertama ialah Ali bin Abi Talib ni dia kata dua waktu. Dalam sebagian riwayat dia kata satu belah pagi, satu belah siang, satu belah malam mai jumpa Nabi SAW. Jadi ziarah ni ziarah pak mentua, ziarah mak mentua, ziarah kaum keluarga, sunnah. Tapi jangan duk pikrak-krak sampai orang tak nak buat kerja apalah. Itu urus takbir kita lah kan. Kalau kata baguslah saya suka mai, tenggak-tenggak kata suka mai sehari 3 kali kita pergi rumah dia. Demam dia. Tak boleh nak buat kerja lain. Kan? Walaupun hang tak boleh tolak tetamu. Aku mai jadi tetamu, hang dapat pahala. Betul lah. Tapi orang pun ada urusan dia juga. Sebab tu Nabi SAW kan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita tentang Nabi. Apa Allah kata? Ya bagi tahu kat sahabat dulu lah, para sahabat zaman sahabat tu. Depa memang suka nak jumpa Nabi. Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah Nabi melainkan setelah kamu diizinkan. Memanglah tambah rumah Nabi, rumah Aisyah dekat masjid tu. Jangan duk kerap sangat. Nabi pun ada urusan, ada keluarga dia. Kan? Allah kata inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Kerana yang demikian itu dia menyusahkan Nabi, menyakitkan Nabi. Pasal Nabi isteri dah nak tengok hari sekali wahyu datang, sekali urusan perang, urusan jihad, urusan mentadbir, hampa duk fikrak aku susah Nabi. Allah kata fayastahi minkum,
Tapi Nabi tu malu nak bagi tahu kat kamu. Wallahu la yastahi minal haq. Allah tak malu nak bagi tahu yang benar. Jadi Ali kata ada dua masa dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia masukkan hadis ni sebab dia nak masukkan masalah tanah-nah tu. Masalah berdaham di dalam solat ni. Apa hukum dia? Masalah dan sampingan kita tahulah, kita tak boleh masuk rumah orang melainkan dengan minta izin. Ini pun urus takbir. Urus takbir ni setiap orang tak sama. Quran kata ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu melainkan setelah kamu meminta izin dan bagi salam pada keluarga dia, pada ahlinya, tuan rumah tu. Tapi dia kata adik saya ni duk pesan dah, dia kata mai masuk lah, pasal duk riau keluar. Kita pun mai rumah dia, Assalamualaikum, masuk, tak minta izin dah, pasal kita tahu dia dah izin. Ada kawan kita tak tahu dia izin kan, kita kena minta izin. Hatta kalau adik kita pun mungkin ada isteri dia tak tutup aurat ke apa, kita kena minta izin. Agama ajar adab. Ali bin Abi Talib dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi kalau solat fardu di mana? Di masjid. Nabi solat apa tu? Dia tak habaq Nabi solat apa, tapi kita tahu Nabi solat apa? Sunat solat lah. Dia tak sebut pun mesti solat sunat. Kalau tidak solat fardu mesti di masjid. Dia kata kalau Nabi dia datang, Nabi solat, Nabi akan jadi dia dengar tu, dia tahu Nabi solat. Sebab solat tak boleh bercakap. Berlakulah khilaf para ulama tentang berdaham di dalam solat. Mungkin tuan-tuan tanya, pasal mana khilaf hadis? Nanti dulu. Yang pertama, kerana sebahagian para ulama kata hadis ni dhaif. Bila dhaif dia tak hujah. Sebahagian mereka bincang pula. Sebahagian mereka kata ada mazhab yang berpendapat kalau berdaham saja dalam apa keadaan batal salat. Kerana itu bukan daripada salat. Pendapat yang kedua dia kata kalau berdaham lil hajah, kerana hajat. Ini majoriti dalam Hanafi, Syafi'i dan ramai para ulama. Untuk hajat tak apa. Misalnya hajat apa? Dia batuk. Tok Imam lekat. Tadi sebelum nak semayang, buka puasa, makan untok besar sangat. Telan dengan biji-biji sekali. Sangkut dia. Tak boleh pi dah. Dia kata lil hajah tak apa. Cuma sebahagian tu dia kata jangan bagi sampai ada dua huruf. Dua huruf tak boleh. Aham, boleh kata. Alif ha tak boleh kata. Sekarang kata tak apa. Sebahagian kata mutabbaq, yakni mulut dia tu tak boleh buka. Kalau tak boleh. Tak ada. Tapi yang penting, yang pendapat yang kedua ni secara umumnya dia kata kalau lil hajah, sangkut, baca dah tak boleh pergi dah, terasa nak batuk tak boleh pergi dah, semua tak. Termasuk lil hajah tu macam ni. Kalau orang mai, misalnya orang mai ketuk pintu, kita nak pergi duk semayang, ataupun orang duk panggil kita, Assalamualaikum Haji, ataupun isteri kita panggil, abang, kita kacau semayang kita ni. Kita pun dia tahu kita ada, pasal apa tak jawab? Duk semayang kot.
lil hajah. Dia kata yang tu termasuk dalam hajat. Hak saya pendapat tadi hak awal kata apa? Batal. Tak ada kaitan. Dia kata itu ada kaitan. Ataupun orang nak lintas depan kita, kita nak sembahyang, kalau dia nampak kita tahan tangan kita, duk sembang sakan unduk kan, sampai duk nak langgar kita ke belakang, kita ada orang lah. Tambah malam-malam kita sembahyang, mungkin lampu tak buka. Dia kata lil hajah, tak apa, lil hajah. Dan saya rasa dan ini adalah pendapat majoriti ulama. Semua kata tak apa kalau ada hajat. Kebanyakan mereka buat contoh, inilah kerengkung, tak boleh menapas, sangkut makanan. Ya. Cuma ada pendapat yang lebih longgar daripada itu. Ibnu Taimiyah sokong pendapat tu. Dia kata berdahim ni dia bukan cakap. Yang Nabi larang tu kalamun nas, cakap orang. Berdahim bukan cakap, jadi tak batal. Kalau dia berdahim tak ada hajat pun nak persedap suara saja pun tak batal, walaupun tak sangkut apa. Itu pendapat. Karena dia kata nak batal mesti dengan dalil. Dalam mazhab sebahagian Maliki juga, dalam mazhab Malik juga ada yang berpendapat demikian. Sebahagian mereka bezakan pula, kalau sekiranya tak banyak kali ni cerita tanpa hajat saja berdahim. Ibn Taimiyah dengan beberapa orang, As-San'ani juga, dia kata tak batal. Tapi orang takut tala'ub, main-main dengan sembahyang. Tengok kawan duduk kawan sebelah pula satu sah duk lawan kat kawan. Mereka kata main-main dosa tapi tak batal. Tak batal. Pasal nak batal dengan dalil. Wallahu ta'ala alam. Supaya umumnya qaul jumhur bahawasanya itu termasuk bila dia dahim tu, walaupun dia tak cakap, itu cara bercakap kena memberikan isyarat bahasa. Iaitu memberikan apa? Bahasa lah tu, bahasa yang dipahami. Bahasa jangan kau aku balas balik kau. Itu qaul di kalangan jumhur. Wallahu ta'ala alam. Yang baik, yang terbaiknya ialah seseorang tidak bercakap ataupun tidak berdahim melainkan lil hajah, melainkan ada keperluan. Cuma kalau ada orang dia berdahim tanpa keperluan, dia menganggap tak batal, salah saja tak batal. Ada pendapat seperti pendapat Ibnu Taimiyah, As-San'ani menyokongnya, dan beberapa orang juga ulama dalam mazhab Hambali yang menyokong pendapat itu. Wallahu ta'ala alam. Azan masuk tu Ni ada soalan. Kita solat depan pintu, bini nak lalu keluar, tapi saya tak buh sutrah, dia pun lempak bantai melintang depan kita. Lepas tu dia lalu selamba. Apa soalan, apa hukum? Apa saya selamba lah dia lempak bantai? Para ulama berbincang tentang hukum wanita lalu ketika seseorang salat. Kerana ada hadis yang sahih di mana Nabi SAW menyatakan yaqta'us salata al-mar'atu wal kalbu wal himar. Terpotong salat, memotong salat wanita, anjing dan kaldai. Sebagai al-kalbul aswad, anjing hitam. Hadis ni telah antara hadis yang dikritik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bukan kritik Nabi, tapi dia kritik rawi
Dia kata depa salah dengar. Dia kata walaqad ra'aituni mu'taridatan baina yaday Rasulillah wa huwa fi shalah atau kama qalat. Aku ni pernah melintang di depan Nabi sedangkan dia di dalam solat. Wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma, dan apabila dia nak sujud dia ramas kaki aku dan aku tarik dua kaki aku. Dia tak kata batal. Macam mana apa kata batal? Sebagian riwayat Aisyah kata bi'sa ma syabahtumuna bil kalbi wal himar. Aisyah ni bela wanita. Amat buruk kamu menyamakan kami dengan anjing dan kaldai. Pasal hadis itu kata memotong solat lah. Wanita, kaldai, anjing dan kaldai. Oh, hampa samakan kami anjing dan kaldai. Dia kata hampa salah. Tak mungkin Nabi kata macam tu. Kritikan-kritikan Aisyah ni, macam saya sebut, ni berlaku setelah Nabi dah tak ada. Jadi Aisyah kata tak pernah dengar. Al-Imam Az-Zarkashi himpunkan semua kritikan Aisyah ni dalam satu buku. Banyak Aisyah kritik. Al-Ijabah li iradi mastadrakathu Aisyah ala sahabat. Himpunan kritikan Aisyah kepada sahabat. Termasuk Aisyah kritik hadis al-mayyit yu'adzab bi bukai ahli. Mayat dia azab dengan tangisan keluarganya. Aisyah kritik. Itu tak mungkin. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang takkan tanggung dosa orang lain. Aisyah alim, naqidah, basirah. Pun begitu, ulama-ulama menjawab kritikan Aisyah. Kerana kalau Aisyah kritik, kalau seorang sahabat dia kata dia silap dengar, tapi kalau 2-3 orang sahabat dengar yang sama, nak silap macam mana? Kalau seorang boleh dia dengar, tapi kalau ada riwayat tu Abu Zar riwayat, kemudian Abu Hurairah riwayat, orang lain riwayat, 2-3 artinya Ibnu Umar riwayat, macam mana nak kata dia tu silap? Cumanya mereka khilaf, apa maksud hadis ni? Terpotong tu apa? Sebab Aisyah kata, Aisyah pernah melintang di hadapan Nabi SAW. Pasal rumah Nabi sempit, Nabi solat malam, Aisyah melintang di hadapan Nabi. Bila Nabi nak sujud, Nabi pegang kaki Aisyah, Aisyah tarik kaki dia. Kata mereka, timbul beberapa mazhab. Macam biasalah, pasal dah nak faham. Ambil hak ekstrim tu. Mazhab Ibn Hazm Al-Andalusi, Zahiri, semua ni dia kata perempuan lalu depan dia semayang batal. Maksud lalu ni lalu kawasan solat lah, kawasan batal. Anjing lalu je batal. Dalam sebahagian hadis dia kata mabal kalbul aswad min kalbul ahmar wal asfar. Apa beza anjing hitam, anjing kuning, anjing merah? Misalnya al-kalbul aswad syaitan. Kalbul aswad syaitan. Kata mazhab Zahiri, lalu je batal. Anjing lalu, hitam lalu batal. Kaldai lalu batal. Tapi Zahiri tentu tahu literal. Literal ni dia faham macam tu, apa yang tertulis. Dia faham apa yang tersurat. Dia tak memfaham apa yang tersirat. Dia ada school. Daud Al-Zahiri, school dia. Sekolah pemikiran dia. Mazhab juga lah. Lepas tu orang tanya Zahiri, ni macam mana Aisyah kata dia melentang depan Nabi? Melentang tak batal, lalu batal. Dia kata melentang tak batal. Pasal adik-adik tu, kalau dia main melentang tak batal, tapi dia lalu batal. Dia jawab juga. Jumhur kata, jumhur, yang ni majority. Apa dia faham hadis ni? Dia kata
hadis ni dia bukan batal solat, batal khusyuk. Terpotong yaqta' salata al-mar'u wal kalb wal himar tu terpotong, memotong khusyuk, bukan batalkan solat tu. Jadi bila perempuan lalu, hilanglah khusyuk tu. Segak pula kaki perempuan ni. Siap. Tapi kalau bini duduk tengok dah tiap hari, tak ada apa rasa. Kacau bini aku ni, mayang lintas depan, marah lagi dah kan. Tapi kalau kena perempuan lalu, segak, cantik kan, ramping, bergaya, segak perempuan ni. Habis tak ingat dah. Dia baca surah lu, betul baca Fatihah. Itu maksud dia apa? Jadi korang lah ya lah. Bola sutra. Tak bubuh pun tak batal. Demikian juga anjing hitam, dia ganggu. Kerana dia syaitan dia. Bukan semua anjing hitam syaitan, tapi syaitan menyerupai anjing hitam. Juga kaldai lalu dengan bising dia, dengan kacau. Itu jumhur faham, itu maksud Nabi. Nabi bercakap hal-hal yang berlaku di Madinah lah. Dulu masjid bukan macam ni. Masjid kapek pun tak ada. Binatang dah masuk. Kadang-kadang sahabat semayang di padang pasir, binatang lalu. Itu Nabi bagi tahu. Jadi elokkanlah mereka lalu, terutama orang perempuan. Mereka kan orang Arab kan berkabilah, berjalan. Bila perempuan lalu, ganggu masalah. Di atas mazhab jumhur, tu nak jawab soalan ni, tak batal lah semayang tu. Kan? Apatah lagi perempuan tu isteri kita kan, tidaklah mengganggu kan, melainkan kita baru kahwin kemarin dulu, dia lalu pun teringat benda lain lah. Tapi kalau dah kahwin dah 20-30 tahun, boleh lah. Ada hadis lepas tu dia lalu selamba, tak apalah dia selamba, dia lalu sedih, satu masalah lalu fikir, pasal apa sedih pula muka orang tua ni. Selamba pun susah. Yang tulis ni betul ke soalan ni? Apa hukum bagi seorang yang mengutip kucing jalanan dan memberi pelindungan kepadanya serta membuat rumah pelindungan kucing? Adakah terdapat peruntukan zakat bagi yang membuat rumah pelindungan kucing? Macam mana? Boleh juga. Pertama, saya dah jawab soalan ini dulu. Orang kita sebahagian dia sangka bahawasanya ada galakan khas untuk orang Islam membelah kucing. Sebenarnya tak ada. Cerita Nabi suka main kucing ke, kucing Nabi juga, hadis-hadis itu sebenarnya tidak sabit kebanyakannya. Ada cerita hadis yang kita baca dulu tentang kucing ni haiwan yang tawafun, haiwan yang mengelilingi kamu. Yang tu ada hadis. Ada sahabat yang ada kucing jilat air dia, kemudian dia ambil wudu, seperti mana yang kita baca hadis Abi Qatadah yang lepas. Itu tak ada isu. Siapa nak belah kucing, dia boleh belah kucing. Dan belah kucing itu tak adalah fadilat belah kucing, macam satu orang belah. Dia belah anjing untuk jaga kawasan dia, rumah dia boleh jaga, belah. Kalau duduk dalam rumah taklah kan. Tapi kucing ni dia boleh duduk dalam rumah pasal dia tidak ada larangan seperti anjing. Kalau dia bagi makan kucing, dapat pahala. Bagi makan semua yang ada haiwan yang hidup, memang dapat pahala. Bagi minum anjing dapat pahala, bagi makan burung pun dapat pahala, bagi makan kucing pun dapat pahala. Dia nak kutip kucing,
Masuk rumah dia pun boleh, kalau rumah tu rumah dia. Tapi jangan dia kutip kucing masuk dalam rumah dia, anak-anak dia keluar daripada rumah dia. Pasal busuk kucing. Pasal sebelum nak menghidupkan hubungan dengan haiwan, hidupkan hubungan dengan manusia dulu, terutama kaum keluarga dia. Saya dapat aduan, ada anak perempuan yang keluar daripada rumah kerana tak tahan mak dia suka belah kucing sangat. Dia dengan allergic, dengan tak boleh nak bernafas. Setiap kali duk pergi ke doktor. Kalau sampai peringkat tu, salah dia, kerana dia telah mengsia-siakan hubungan keluarga, apatah lagi kalau anak dengan mak ke apa. Sebahagian para ulama menyebut mengapa Nabi SAW menyatakan bahawasanya orang yang belah anjing itu yanqusu amalu qirat, kurang amalan dia. Sebab apa? Dia kata salah satu sebabnya kerana bila belah anjing mengganggu hospitality, mengganggu sikap, mengganggu untuk melayan tetamu. Tetamu takut anjing salak. Ada tetamu juga yang memang tak boleh tahan dengan bau kucing. Ada. Macam saya tak boleh. Pergi rumah orang, bau kucing, jam. Saya tak apa, saya duduk luar pun okey. Jam. Busuk semua orang. Busuk kucing ni. Tapi tak apalah rumah dia. Kan? Dia kata saya mendahulukan kucing daripada orang. Tak apalah. Kan? Kalau dia ambil kucing yang dia belah, dia tak mau belah dah, dia pergi lepas di jalanan, berdosa ke tak? Tak berdosa. Tapi melainkan dia lepas pada jalanan, dia tambat tengkuk kucing tu pula, dia heret belakang kereta, tu cerita lain lah. Ini dia lepas, tak ada apa, dia tak mau belah. Bukan ada kewajipan agama suruh belah kucing. Cuma kalau nak belah, dia jaga. Jangan dia belah kucing dia, ganggu rumah jiran dia. Itu menyakitkan diri jiran. Kucing dia pergi masuk kawasan jiran dia, masuk makan di rumah jiran dia pula, pergi buang najis, buang air kencing di rumah jiran dia, menyakiti jiran. Tu dosa baru. Tak ada fadilat apa belah kucing macam belah binatang lain. Belah burung ke, nak belah ayam ke, boleh belah lah. Kucing ni pet lah, siapa nak belah dia boleh belah lah, dengan syarat-syaratnya lah. Jangan kita, saya ni kebelakangan ni duit tak berapa hantar lah kat anak mengaji, sebab apa ni duk pergi makan kucing ni. Tak susah. Beli kucing hak mahal, yuran asrama anak pun tak payah. Ada orang gila kucing. Bukan dia gila macam kucing, dia minat kucing tu. Salah kata, kita kata dia gila kucing pula. Dia minat kucing tu. Ini jadi dia ada tak peruntukan zakat? Minta zakat kucing. Zakat kucing tak ada. Kucing tak termasuk dalam asnaf. Ada orang dulu mai ke saya, dia main nak minta saya sokong, dia nak buat makanan kucing yang halal. Saya kata kucing ni tidak mukhatab dengan syariat. Besok nak tengok kucing tangkap tikus, jangan, tikus tak sembelih, haram. Kucing memanglah dia tangkap tikus ke, dia tangkap burung ke, ya tu dia tak ada. Kucing aku ni nampaknya masuk neraka dah, duk makan makanan haram ni. Tak ada lah. Kita bagi makan apa pun tak apa kucing tu, kita yang makan benda yang halal. Kadang-kadang orang di kempen maukan makanan kucing yang halal. Kucing tak pernah ditanya syariat halal, kita aja. Tak ada syariat pada kucing. Kalau tidak, kucing nak tangkap burung tak boleh. Pas tangkap burung kena omel kat tuan dia pula. Dia tuan-tuan kata dia nak suruh sembelih lah ni. Dia nak makan takut haram. Macam tu. Takkan macam tu. Jadi tak ada lah peruntukan zakat untuk kucing ni. Cumanya dari segi sejarah Islam di dalam wakaf, lebarkan sikit lah.
Ada orang-orang dulu di zaman-zaman kerajaan yang lepas, mereka memang ada orang yang mewakafkan tempat untuk haiwan. Ada. Itu tak apalah. Dia wakafkan tempat untuk anjing ke, untuk kuda, untuk kawasan ni nak bagi haiwan. Kerana bagi makan haiwan ni termasuk dalam pahala juga, sebab ada hadis wanita yang diampunkan tu kerana bagi minum anjing. Mumisat, wanita pelacur. Marra bi ra'si raki, dia lalu di kepala telaga tu, kemudian Allah faghfira laha, dan diampunkan padanya. Dia bagi makan kucing dapat pahala. Tapi dengan syarat, macam orang bela je. Bela kambing, bolehlah bela. Tapi dia bela kambing, dia punya pokok orang punya. Itu masalah. Jadi pergi makan pokok bunga orang, kawasan orang. Kalau rumah orang dah pegang tak apa lah. Lembu pun sama. Orang kata-kata apa ni kambing hang ni masuk kawasan aku ni. Ni orang kampung ni. Dia kata hang jangan marah kat kambing. Nabi pun suka makan kambing. Dia buat hujah macam tu pula. Dia punya kambing nak pergi kait dengan Nabi pula. Ini tak betul lah. Nak bela-bela haiwan kita, jangan menyusahkan orang. Kerana bukan ada tanggungjawab orang lain untuk bela haiwan tu. Haiwan apa pun sama ya. Sama juga suami isteri. Isteri kita lelah ataupun suami kita lelah, kita minat kucing, lelah bini kita, dia tak boleh tahan dengan tu. Sedangkan tanggungjawab kita jaga isteri kita ataupun jaga suami kita, pasangan kita. Ini aulawiyat kita, keutamaan. Dia kata saya tak boleh lah doktor, duk lelah. Pasal apa? Tak tahan kucing. Kucing mana? Kucing isteri saya. Dia tidur dengan kucing. Wah, kacau macam tu. Dah doktor tu baik, kita jadi doktor, kita cik pergi tidur dengan hak lain pula lah kan. Yang halal lah kan. Tak apa, jadi zakat tak ada lah kucing ni. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.